Karbala, 108 km di selatan Baghdad. Penduduk tempatan menganggap Karbala bandar suci. Mereka sering mengaitkan nama Karbala dengan syahid dan pengorbanan. Mungkin kerana di sinilah letaknya makam Saidina Husin, anak pada Saidina Ali bin Abi Talib yang terkorban dalam perang Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah bersamaan 680 Masehi. Menurut pakar sejarah, bangunan pertama yang menempatkan makam Husin dibina sekitar tahun 685 Masehi. Hampir 200 tahun kemudian, iaitu sekitar tahun 861 Masehi bersamaan 247 Hijrah, Khalifah Abbasiyah Al-Muntasir Billah memulakan kerja-kerja pembesaran dan pemindahan. Kubah, dua menara dan pintu utama bangunan ini disaluti emas tulen. Saidina Husin dilahirkan di Madinah pada 5 Sya'ban tahun 4 Hijrah. Dia melalui zaman kanak-kanak yang mencabar. Ibunya, Siti Fatimah Az-Zahra, wafat ketika beliau masih kecil. Saidina Husin wafat pada usia 57 tahun. Di akhir hayatnya, beliau cuba memulihkan kepimpinan Islam yang ketika itu diancam peperangan. Namun, beliau terkorban di medan perang. Peperangan yang dimaksudkan ialah peperangan Karbala. Di kawasan inilah berlakunya peristiwa itu lebih 1300 tahun dulu, iaitu pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah. Peperangan itu telah mengorbankan Imam Husin bin Ali. Dalam peperangan itu, Saidina Husin dengan hanya 70 orang penyokong telah ditentang oleh tentera pimpinan Abdullah bin Ziyad dengan 1,000 orang askar. Ketika Yazid bin Muawiyah dilantik menjadi khalifah, Saidina Husin meninggalkan Madinah ke Mekah tanpa memberikan pengiktirafan kepada pemimpin Muawiyah itu. Dalam pada itu, penduduk Kufah mahu Husin memegang teraju pemerintahan. Mereka berikrar akan berdiri teguh di belakang Husin sekiranya beliau bersedia menjadi khalifah. Utusan Husin di Kufah, Muslim bin Aqil, mengesahkan majoriti penduduk Kufah menyokong beliau. Mendengar berita itu, Husin berangkat ke Kufah bersama-sama 70 pengikut setia dan kaum keluarga terdekat yang terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Rombongan Husin akhirnya sampai di pinggiran Kufah tanpa menyedari penduduk tempatan telah mula berbelah bagi untuk menyokongnya. Dalam pada itu, sepupunya Muslim bin Aqil telah dibunuh. Setibanya Husin di Karbala, mereka diserang tentera Yazid yang dipimpin oleh Abdullah bin Ziyad. Di kawasan inilah pertempuran itu yang digelar Perang Taf dipercayai berlaku. Dengan nama Allah, يسرنا في بداية حديثي أن نرحب بالوفد الماليزي لزيارته لمحافظة كربلاء المقدسة. saya mengeluhkan kedatangan kru TV3 ke Karbala. هذه المدينة التي يوجد فيها ضريحي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهم السلام. Di bandar ini terdapat makam Saidina Husin dan Abdullah bin Abbas والذي استشهد في معركة الطف عام 60 61 للهجرة. kedua mereka mati syahid 60 61 هجرية.
pada 61 Hijrah في معركة غير متكافئة بالعدد والعدة. dalam peperangan yang dianggap berat sebelah. حيث استشهد الإمام الحسين عليه السلام دفاعا عن الحق والمبادئ والقيم. Husin terkorban dalam peperangan saudara yang amat menyedihkan. وأفراد عائلته وأصحابه القلائل bersama kaum keluarga dan pengikut setianya الذين لا يتجاوزون 77 مقاتل. bersama-sama 77 pejuang. وكان الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه يعسكرون في المخيم الحسيني. Peperangan itu berlaku ketika mereka sedang berkumpul di kemah Saidina Husin yang terletak tidak jauh dari sini. فهذا المكان الذي تشاهدونه الآن Dan di sinilah هو مكان استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. Saidina Husin terbunuh ومعه الصحابة الذين استشهدوا معه. bersama pengikut setianya. أما أخيه العباس عليه السلام Juga Saidina Abdullah bin Abbas في مسافة قريبة من الإمام الحسين تبعد حوالي 200 متر. beliau terbunuh lebih kurang 100 meter dari tempat في نفس ini. المكان الموجود فيه حاليا. Dan di situ juga beliau dikebumikan. Makam Saidina Husin terletak kira-kira 78 km dari makam bapanya, Saidina Ali bin Abi Talib di Najaf. Pelan kedua-dua tempat bersejarah ini sama. Bangunan utama yang menempatkan makam terletak di tengah-tengah. Dan ia dikelilingi bangunan luar yang menempatkan pejabat pentadbiran dan kelas-kelas pengajian agama. Apa yang akan saudara saksikan sebentar lagi adalah makam Saidina Husin yang terletak di dalam bangunan ini. Kami tidak menyangka pentadbir makam mengizinkan kami membuat penggambaran ini, walaupun sebelumnya tiada siapa dibenar berbuat demikian. Inilah makam Saidina Husin. Terletak di bahagian tengah, dipagari jeriji yang diperbuat daripada perak. Tempat ini dikunjungi beratus-ratus, malah kadang-kala ribuan manusia dalam sehari. Ada yang datang bersendirian dan ada yang membawa keluarga. Mereka datang untuk memberi penghormatan dengan cara yang tersendiri. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Saidina Husin seorang yang berakhlak tinggi, kuat beribadah dan berwawasan. Itulah antara kepribadian beliau yang diwarisi daripada ayahnya, Saidina Ali. Seperti juga Saidina Ali, di medan perang, Husin seorang yang berani dan perkasa. Beliau turut serta dalam peperangan Tabuk, Jamal dan Siffin. Semasa Saidina Utsman bin Affan diancam pemberontak,
Husin bersama abangnya Hasan berkorban nyawa membantu untuk menyelamatkan khalifah Islam itu. Kami teringatkan pertempuran sengit yang pernah berlaku di kawasan ini. Ketika semua panglima perangnya telah terbunuh, Husin masih gagah menentang musuh walaupun beliau cedera parah. Menurut riwayat, Husin sempat membunuh dua panglima Yazid, iaitu Zar'ah bin Suraik At-Tamimi dan Sinan bin Anas dalam keadaan tangan kirinya kudung. Namun, apa yang menyedihkan dalam peristiwa itu ialah bagaimana Saidina Husin terkorban. Beliau terkorban untuk menyatu padukan umat Islam yang ketika itu diambang perpecahan akibat perebutan kuasa. Kerana terlalu lemah akibat kecederaan yang teruk, Saidina Husin akhirnya tewas di tangan Syamir bin Abi Jausan dan Abdullah bin Ziyad. Tentera Yazid gembira kerana tiada lagi manusia yang berani menggugat kuasa dan pengaruh mereka. Ada riwayat mengatakan, dalam kegairahan merayakan kemenangan mereka, kepala Husin dipenggal. Dinding marmar ini retak akibat gegaran bom yang meletup tidak jauh dari sini. Peristiwa ini berlaku semasa Perang Teluk 5 tahun lalu. Selain kecacatan ini, kami dapati makam ini dijaga dengan baik oleh pentadbirannya. Pelawat hanya dibenarkan masuk untuk beribadah ataupun berziarah sahaja. Sebenarnya, bukan sekadar kamera video, malah gambar foto pun tidak dibenarkan di tempat ini. Namun, entah bagaimana, kelonggaran diberikan kepada pelawat dari Malaysia kali ini. Setelah utusan Husin di Kufah, Muslim bin Aqil mengesahkan majoriti penduduk Kufah menyokong beliau. Rombongan Husin berangkat ke Kufah meninggalkan Mekah bersama-sama kaum keluarga terdekat. Beliau membawa bersamanya kaum wanita dan kanak-kanak kerana yakin keadaan di Kufah selamat. Turut sama dalam rombongan Husin ialah anaknya Ali Akbar 18 tahun, Ali Zainal Abidin 9 tahun, Ali Ashkar 1,5 tahun dan anak perempuannya Sakinah. Sebaik sampai di Karbala, Husin mendirikan kemah untuk keluarganya berteduh. Inilah kemah yang dimaksudkan. Ia terletak di tengah-tengah bandar Karbala, kira-kira 300 meter dari makam Saidina Husin. Tempat ini juga banyak menyimpan cerita. Anak bongsu Husin yang bernama Ali Ashkar terkorban di sini. Menurut riwayat, Ali Ashkar yang ketika itu berusia 1,5 tahun jatuh sakit ketika keluarga Husin berkhemah di sini. Sambil memangku Ali yang kehausan, Husin merayu kepada tentera Yazid untuk memberi anaknya sedikit air. Mereka tidak mengindahkan rayuan Husin. Malah mereka bertindak di luar kemanusiaan dengan membunuh Ali dengan panah. Apalah dosa si insan kerdil yang belum pun memahami arti kehidupan, apatah lagi untuk mempertahankan diri. Menurut penduduk tempatan, di sinilah Saidina Husin mendirikan khemah untuk keluarganya semasa Perang Karbala. Tapak perkhemahan bersejarah ini telah dibangunkan sesuai untuk menerima lawatan pengunjung. Pengembaraan kami di Karbala belum berakhir.
Kami dibawa ke satu kawasan sunyi. Menurut penduduk tempatan, Karbala juga bumi Anbiya. Sebelum kedatangan Islam, beberapa rasul pernah singgah atau tinggal di sini dalam perjuangan mereka menegakkan agama Allah. Antara rasul yang dimaksudkan ialah Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihissalam. Malah mereka percaya kedua-dua nabi itu disemadikan di kawasan ini yang dinamakan Wadi Salam. Ini kawasan perkuburan yang terbesar di Iraq. Dan ada juga yang mengatakan kubur ini juga yang paling besar di dunia. Panjangnya 5 km dan lebarnya 3 km. Apa yang menarik, di sini juga dikatakan letaknya makam Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Kami pernah menziarahi makam Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihissalam di Hadramaut, Yaman. Kami lebih yakin dengan kesahihan tempat tersebut berdasarkan persamaan fakta geografi yang disebut di dalam Al-Quran. Namun bagi pengembara, ini satu penemuan baru. Tidak seperti makam-makam lain, makam Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihissalam ditempatkan di dalam sebuah bangunan mirip masjid kecil ini. Nabi Allah Hud dan Saleh alaihissalam dikatakan disemadikan di dalam makam yang sama. Nabi Saleh diutuskan Allah kepada kaum Samud yang dikatakan mendiami satu kawasan dataran yang dipanggil Hijr. Kaum Samud pandai menembuk dan memahat gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Malangnya, mereka enggan beriman pada Allah. Lalu mereka dibinasakan Allah dalam satu kejadian gempa yang sangat dahsyat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 78 mafhumnya, kerana itu mereka ditempa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan. Sementara Nabi Hud pula diutuskan Allah kepada kaum Ad yang sombong dan leka dalam kemewahan yang dikurniakan Allah. Kaum Ad yang derhaka juga dibinasakan oleh Allah yang perkasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali.